Baik, kita hari ini kuliah hadis. Hadis 1543. Hadis 1543 ni masih lagi berkaitan dengan tajuk akhlak-akhlak yang tercela. Ya, jadi ya akhlak-akhlak yang tercela ya terhimpun dalam pelajaran ini. Jadi kita boleh mulakan 1543. Siapa nak mulakan, silakan. Boleh baca. Bismillah. Okey. Saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'mala. Akhrajahu Tirmizi wa hasanahu wa sanaduhu munqati. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ejek saudaranya lantaran satu dosa, tidak ia mati hingga mengamalkan seperti itu. Dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan dihasankan dia, tetapi sanadnya munqati. Okey, kita catatkan dulu. Hadis 1543. Hadis boleh dipakai. Matan: dilarang mengejek seseorang atas perbuatan dosanya. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni untuk pimpinan. Lil irsyad. Biasa kita dah catatkan hukum lil irsyad nama dia, untuk pimpinan. Baik, hadis ini boleh dipakai, artinya tidaklah ia begitu lemah. Jadi apa maksud dalam hadis yang dikatakan tadi? Seseorang yang mengejek orang lain kerana sesuatu kesalahan, maka mungkin sekali atau kelak di hari lain, dia sendiri akan melakukan perbuatan yang buruk itu. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahawa Allah akan membalas seseorang yang mengejek orang lain yang berbuat salah, sehingga orang itu melakukan perbuatan yang salah dan tidak baik. Jadi kita khawatir begitulah. Kita mengejek orang dengan perbuatan dosa tadi. Khawatir nanti kita yang mengejek ni, kita melakukan apa yang dia buat. Itu sebagai balasan daripada Allah. Jadi kita elakkanlah daripada mengejek-ngejek ataupun mengata sesuatu yang dia tidak buat. Khawatir nanti kita buat. Ini yang ditakuti. Kita cakap orang, suatu masa terkena kepada diri kita. Ini dikatakan sebagai akhlak yang tercela. Baik, 1544, siapa nak sambung? Sama juga sambung. Ustaz, kalau dia buat, Ustaz, tadi Ustaz kata satu yang dia tidak buat, tapi kalau dia buat? Kalau dia buat, maknanya janganlah. Katalah dia bekas dia pernah masuk jail something like that, lepas tu orang ejek dia. Kalau macam tu macam mana? Dah terbukti? Jadi janganlah kita ejek. Janganlah ejek juga kan? Jangan ejek lah. Sebaiknya. Betul lah. Kita tak buat, tapi kita mengejek dia mungkin tak insaf ke apa, tapi kita ejek lagi. Kalau sebut, Ustaz, kalau sebut je, kau ni kena hati-hati, kau pernah kena jadi jenayah, kau pernah jenayah. Itu mengingatkan.
Itu mengingatkan tak apa. Okey. 1544 an Bahzi bin Hakimi an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lilladzi yuhaddithu fayakdhibu li yudhika bihil qauma wailul lahu qauma wailun lahu thumma wailun lah akhrajahu thalathah wa isnaduhu qawi. Dari Bahz bin Hakim, dari bapanya, dari datuknya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah bagi orang-orang yang menceritakannya tetapi berdusta kerana hendak membikin orang-orang tertawa dengan itu. Kecelakaanlah baginya, kemudian kecelakaanlah baginya dikeluarkan dia oleh 3 dan isnadnya kuat. Catatkan ya, hadis sah. Hadis 154 hadis sah. Matan, dalam bermain-main dilarang juga berdusta. Hukum haram. Baik. Dalam hadis yang dibaca tadi, seorang yang bercerita kepada orang lain tetapi isi ceritanya itu dusta sebab ia ingin menarik perhatian dari pendengarnya sehingga pendengar dapat tertawa. Termasuk dalam pengertian ini, ia adalah melawak. Orang yang kerana itu pekerjaan melawak termasuk dalam pekerjaan yang dikatakan celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini kita haram hukum haram dalam kita berkata-kata dusta kerana untuk menarik minat orang dan juga kita inginkan pendengar itu supaya tertawa dengan cerita dusta kita. Ini yang dikatakan haram ni kerana banyak cerita dusta. Di situlah jatuhnya haram. Itu dikatakan wailun, kecelakaan. Summa wailun, kemudian celakalah lahu baginya. Jadi maknanya dalam melawak itu janganlah sampai kita berdusta yang melampau-lampau. Sebab Nabi juga pernah melawak. Yang mana bila dia kata kepada orang tua tu, orang tua takkan masuk syurga, kata dia. Tapi lawak tu sehingga orang tua tu menangis. Jadi sebenarnya hakikatnya memang di syurga tak ada orang tua. Semua orang muda-muda. Jadi hal itu benar, bukan dusta. Cerita itu benar. Jadi dalam melawak juga maknanya kita perlu mengutarakan cerita yang yang sahih, bukan cerita dusta. Ustaz, yang hadis Nabi tadi tu yang dia kata tiada orang tua masuk syurga tu, macam mana dia punya akhir hadis tu? Maknanya Nabi sebenarnya berkata melawak dengan orang tua. Dengan orang tua tu. Jadi orang tu bila kata Nabi, bahasa dia orang tua takkan masuk syurga, kata dia. Takkan masuk syurga. Jadi bila dengar macam tu, dia sebagai orang tua dia menangislah sebab tak masuk syurga. Orang tua kan.
Jadi ya, sebenarnya yang Nabi katakan hakikat. Benar. Hakikat sebenarnya besok di ahli surga ni semua orang tua dah jadi muda. Faham tak? Betul. Orang tua semua dah jadi muda. Faham, tapi macam itu berjenaka yang dilarang. Penyudahnya apa? Yang hak dan batil tu kan. Jenaka yang dilarang tu mereka yang benda tak ada, apalagi hal agama. Kita tuduh dia nanti masuk neraka lah apa. Padahal tak ada pun pekerjaan macam tu kita tuduh dia masuk neraka. Tapi kita tuduh masuk neraka. Sedangkan tak ada pun hadis mengatakan masuk neraka. Ataupun kita mengatakan alah, tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak apa, asal kita Islam, besok direbus-rebus masuk surga. Kan? Dia rebus-rebus lepas tu masuk surga, asal kita Islam. Jadi hal ini betul ke yang kita kata ni direbus-rebus masuk surga, entah-entah kita kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka, kita katakan senang je. Macam seolah kejap direbus lepas tu masuk surga. Itu something yang kita tak pastilah kira. Tak pasti. Itu kadang ada juga, kita tengok WhatsApp kadang ni menggerunkan seksaan yang dicatat kan. Tapi tak ada hadisnya. Seksaan tu yang menakutkan kita. Dicatat. Tapi sebenarnya tak ada pun dalam hadis ni macam tu. Direka-reka macam tu. Jadi hal macam ni dusta namanya. Apalagi berkaitan dengan agama. Apa kesudahan dia, Ustaz? Kesudahan cerita yang Rasulullah tadi tu dengan orang tua tu. Lama-lama dia happy lah. Orang tua tu senyum balik lah. Dia daripada dia mula menangis tu, dia sedih. Lepas tu bila Nabi terangkan, dia pun ketawa lah. Betul ketawa balik. Baik, kita sambung lagi hadis yang 1545. Saya baca, Ustaz. Sila. Hadis 1545 an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaratu man i'tabatahu an tastaghfirallah. Rawahul Harisu bin Abi Usamata bi isnadin dhaif. Dari Anas, dari Nabi SAW, ia berkata, pembayaran denda kepada orang yang engkau umpat itu ialah engkau mintakan ampun baginya. Diriwayatkan dia oleh Al-Harith bin Ali bin Ais Usamah dengan isnad yang lemah. Hadis. Baik, catatkan hadis 1545, hadis boleh dipakai. Matan, dianjurkan minta ampun bagi orang yang kita umpat. Hukum sunnah. Baik, Jadi hadis ini dikatakan boleh dipakai. Maknanya tidaklah dalam hal akhlak tidaklah
ya, hadis ini sebagai hadis yang lemah sangat. Tapi ya, hadis yang boleh dipakai. Sebabnya, ya begitulah. Ya, keadaan kalau kita mengumpat orang itu, maka jawapannya ialah kita kena minta ampun kepada orang yang diumpat. Ya. Jadi, kalau orang tu dah mati, bagaimana kita nak dapatkan minta ampun kat dia? Sebab itu, kalau kita berdosa dengan Allah mudah. Allah ada di mana saja. Kita berada, Allah ada. Jadi, mudah tak kita mohon ampun kepada Allah? Mudah. Tapi kalau kita berdosa kepada seseorang, terutama dalam bab ini, iaitu kita menggibah ni mana mengumpat. Jadi kalau kita mengumpat dia, kita sudah berdosa, sedangkan dia tidak buat. Kita umpat dia. Kalau kita tak menemui dia, atau tidak boleh bercakap dengan dia, dan dia tidak mengampunkan, maka kita masih tergantung lagi dosa kita kepadanya. Sebab itu di akhirat, apa yang kita ada? Kita ada bawa harta ke? Tak ada. Yang kita bawa ialah amal. Kalaulah banyak. Jadi amal kita ni akan dibagi kepada orang yang kita umpat. Kalau banyak yang kita umpat, banyak yang terpaksa kita bagi, akhirnya kita punya amal yang tadinya berat, dah jadi ringan. Masalah pula kat kita di akhirat. Jadi itu sebab itu, bahayanya. Kita kalau berdosa dengan orang, kalau kita tak dapat menemui dia. Sebab itu, biarlah kita berdosa dengan Allah. Jangan berdosa dengan orang. Baik. Itu maksud hadis yang kita baca. Hadis yang akhir bagi bab tajuk ini, 1546. Silakan. Saya baca, Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadu rijali ila Allahil aladdu qasim. Akhrajahu Muslim. Dari Aisyah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang paling dibenci Allah ialah pembantah yang melompat ke sana kemari. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Baik, kita catatkan 1545 hadis boleh dipakai. 1546 hadis sah. Matan, dilarang bertengkar. Hukum haram. Baik, dalam hadis ini yang dimaksudkan ialah seseorang yang melakukan perdebatan atau bertukar fikiran dengan orang lain, tetapi mengelak dari kebenaran yang ditunjukkan oleh lawannya dan teguh pada kesesatan serta menganggap dirinya sendiri benar walaupun fakta tidak mendukungnya. Jadi inilah yang dikatakan aladul hisam, sekeras-keras perbantahan. Allah benci abghadur rijal. Allah benci seseorang, sebenci-benci seorang kepada Allah, ilallah, kepada Allah ialah al-aladul khosim, iaitu sekeras-keras perbantahan. Bukan tak boleh bertukar fikiran. Bukan tak boleh menyatakan kebenaran. Tapi yang dibenci oleh Allah Ta'ala ialah mereka yang
keras perbantahan padahal dia sesat. Padahal dia tak betul. Padahal dia tak ada dalil. Tapi dia keras juga mempertahankannya. Itu yang dibenci oleh Allah. Ya. Nabi juga berdebat dengan orang kafir Quraisy. Tapi orang kafir Quraisy itu melampau-lampau untuk menegakkan kebatilan dia. Sedangkan Nabi menyampaikan kebenaran. Macam itulah. Ya. Bukan artinya tak boleh berdebat. Bukan artinya tidak boleh bertukar fikiran. Tapi kalau ada yang bila sampai kebenaran itu, terimalah. Maknanya ejek-ejek macam contoh, maaf cakaplah, macam contoh kita pernah tengok dekat parlimen, dia jadi ejek. Seseorang berhujah tetapi seseorang mengejek. Itu pun tak boleh lah kan Ustaz? Tak boleh lah. Ya. Oh, okey, okey. Macam tu. Ya. Orang tu berhujah mengemukakan ya, kebenaran itu. Ya, betul. Tapi dia ejek. Faham. Ya. Jadi inilah akhlak-akhlak yang tercela yang orang ya, yang kita jadikan pemimpin, tapi pemimpin itu tak ada akhlak. Jadi dia kan pemimpin yang Yalah, maksudnya dia membuat sesuatu yang tercela lah di dalam parlimen, something like that kan? Yalah, kadang kita malu. Malu apa? Malu kepada orang yang bukan Islam. Kadang mereka lebih berakhlak daripada kita pula. Kan? Dia lebih sopan cakap dia daripada kita pula. Malu kita. Betul. Okey. Satu sampai kita sekarang masuk tajuk baru ya, Babu Targhibi. Terbalik pula. Ustaz, sebelum pergi kepada next Babul Taurat ni, boleh tak Ustaz dalam hadis 1530 tu dia ada menyatakan about Abi Dardat ni. Siapa Abi Dardat tu Ustaz? Abi Dardat tu dia dalam kalangan sahabat Nabi lah. Dalam kalangan sahabat Nabi. Oh, nama dia famous lah. Nama dia. Dia famous. Siapa dia? Bapak Dardat namanya. Sampai kita Bapak nama dia Dardat kita nama sebenar pun tak tahu. Dipanggil Abu Dardat. Apa maksud dia Abu Dardat tu? Bapak kepada anak namanya Dardat. Oh. Nama anak dia Dardat. Abi Dardat. Jadi bapaknya lebih terkenal namanya, anaknya lebih terkenal daripada nama bapaknya. Oh, dia seorang daripada sahabat Nabi lah. Okay. Sahabat Nabi. Sahabat. Tutup yang depan tu. Sorry. Okey ya, kita masuk tajuk baru. Tajuk baru ni Babu Targhibi, bariskan ya. Babu Targhibi fi makarimil ahlaki. Saya ulang, Babut Targhibi fi makarimil ahlaki. Bab targhib ni mana gemar. Fi pada makarim mana makarim ahlak. Ahlak-ahlak yang terpuji atau mulia. Makarim daripada perkataan kiram, karim akan mulia, karim. Jadi makarim atau jamak. Makarim. Makarim. Jadi makarim ni mana mulia, terpuji. Yang akhlak tu yang last lah. Jadi kita kena terbalikkan akhlak-akhlak yang terpuji atau akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang kita belajar sebelum ni akhlak yang tercela. Ini akhlak yang terpuji. Targhibi tadi apa Ustaz? Targhib tu maknanya gemar. Betul. Gemar ya? Gemar. Gemar. Ghaibi. Baik, kita teruskan. Siapa nak baca? Hadis ni boleh tak juga panjang. Ikut giliran. Saya teruskanlah Ustaz. Saya teruskan. Giliran Kak Asma.
An Ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yataharra kaziba hatta yuktaba 'inda Allahi kazzaba. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berpegang kepada kebenaran kerana sesungguhnya kebenaran itu memimpin kepada kebaktian dan kebaktian itu membawa ke syurga. Dan hendaklah tetap seseorang bersifat benar dan memilih kebenaran hingga dia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat benar. Dan hendaklah kamu jauhi kedustaan kerana sesungguhnya kedustaan itu memimpin kepada kedurhakaan dan kedurhakaan membawa ke neraka. Dan janganlah seseorang tetap berdusta dan memilih kedustaan hingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaqun alaihi. Ya. Baik, catatkannya dulu. Hadis 1547 hadis sah. Matan dia diperintah berlaku benar dalam semua hal. Diperintah berlaku benar dalam semua hal. Hukum wajib. Baik. Satu bab dikatakan kebenaran, kejujuran, ya. Itu satu bab. Satu bab lagi iaitu dusta. Jadi, kita ni kena biasakan kepada lebih banyak berkata benar, berlaku jujur, ikhlas. Sebab apa? Ia akan membawa kepada syurga. Ia akan memimpin kita ke syurga. Kalau seseorang itu ia sentiasa mendorongkan dirinya kepada kebenaran, sehinggalah Allah nanti tulis, engkau adalah seorang yang sangat benar. Ditulis di sisi Allah Ta'ala. Bukan itu saja, terkadang kawan-kawan juga boleh mempercayai si fulan tu, dia boleh kita percaya, dia kalau cakap betul tu, kalau janji pun betul. Satu lagi, si fulan tu, si fulan susah nak kita percayai. Janji pukul 2, pukul 4 pun tak sampai. Contoh. Jadi, dua perkara. Satu, kalau dia jujur sampai Allah tulis kejujurannya. Dan juga manusia juga telah membacanya kejujuran dia. Tapi kalau dia dusta, sampai sentiasa suka je nak menipu, suka nak berhelah, sampailah ditulis oleh Allah sebagai orang yang suka berdusta, dan kedustaan ini sehingga tercatat di mulut kawan-kawan, atau di sisi manusia, sehingga apa? Terkenal si fulan itu tak boleh percaya. Janganlah percaya si fulan. Macam tu sampai tertulis di sisi manusia.
Jadi kita nak pilih yang mana. Macam tu. Ya. Biasakan kita cakap benar. Biasakan kita buat kerja ikhlas. Ya. Tinggalkan hal-hal yang membawa kepada hal suka berdusta, suka berhelah. Ya, hari-hari nak bohong, hari-hari nak berhelah. Sedangkan ia membawa kepada neraka. Ya, sehinggalah manusia sentiasa dengan tipunya saja, tipu dayinya saja, bohongnya saja, Allah pun tulis dia adalah seorang pembohong. Tahu tak bahawa salah satu daripada punca hadis dhaif, hadis lemah, apa yang dicatat oleh ulama-ulama, pakar hadis. Dicatat manusia atau orang ni suka berdusta. Salah satu punca hadis tu dhaif. Sebabnya dalam yang menyampaikan itu ada seorang pendusta yang tidak dipercayai. Sampai ditulis nama dia sekali, sifat dia, ditulis dalam buku Rijalun Hadis namanya, iaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis, menyatakan hadis. Kadang kita pun kita pun kagum dengan ulama-ulama yang mengumpulkan hadis ini. Sampai setiap orang yang ditemui itu dicatatkan perangainya. Terkadang sampai dia duduk di tempat orang yang meriwayatkan hadis itu, yang menyampaikan hadis itu. Contohnya si Fulan. Dia pergi jumpa si Fulan tu. Dan dia kadang ada duduk sampai sehari, kadang sampai 2 hari bersamanya nak tengok dia punya perangai. Kemudian ditanya kepada jiran-jirannya, dan jiran-jiran mengatakan, oh si Fulan tu bagus, dia baik, dia pemurah. Jadi bila komen-komen daripada jiran-jirannya, demikian pun tercatat kebaikan dia. Macam tu. Dalam buku apa tu Ustaz? Ustaz kata buku apa tu? Buku tu namanya Rijalun Hadis. Oh, macam pernah dengar lah. Rijalun Hadis. Rijalun Hadis ni dalam dia semua isi orang-orang. Nama beribu-ribu orang yang mencatatkan hadis. Hadis lah. Yang menceritakan hadis. Di atas satu hadis. Dia maksudnya tadi Ustaz kata kalau hadis dhaif lah. Hadis dhaif sajalah yang terdapatnya orang-orang yang pendusta lah kat dalam tu. Salah satu sebab lah. Salah satu sebab ialah kerana ada pendusta. Okey. Ada dicatatkan hadis yang berkaitan dengan hadis dhaif yang dicatatkan dalam hadis dhaif. Kenapa hadis itu dhaif? Ada 10 sebab. Pertama, ada 10 sebab. Pertama, dia suka berdusta. Orang yang menyampaikan tu hadis tu, dia suka berdusta. Yang kedua, dituduh pendusta. Dituduh. Dituduh pendusta. Yang ketiga, banyak kesalahan. Yang keempat, kurang teliti. Yang kelima, sifatnya fasik atau curang. Fasik ni maknanya dia tak kisahkan perkara-perkara fardu. Maknanya tak ambil kisah sangat solat dan sebagainya lah. Itu fasik. Yang keenam ni, dia ragu-ragu memberi keterangan. Tak yakin, ragu-ragu. Yang ketujuh, ahli bid'ah. Ahli bid'ah pun termasuk. Yang ke-8, lemah hafalannya. Hafalan dia lemah. Hafalan Al-Quran ke? Bukan. Hafalan yang dia sampaikan tu, tak ingat dia. Hadis tu lah. Hadis tu lah umpamanya. Kalau kita agaknya termasuk menyampaikan hadis dhaif juga lah.
Yelah. Le- Ah, lemah sendiri. hafalan bukan ragu-ragu juga ke? Berkait Yelah. Macam betul ingat lah. tak ingat je. Macam tu. Ingat tak ingat lah. Rasanya ya, rasanya tidak. Macam tu Rasanya lah. macam tu lah. Okey. Yang 9 ni biasa menyalahi rawi-rawi yang kuat. Dia tu? menyalahi rawi-rawi yang kuat. Rawi-rawi yang kuat ni maknanya mereka yang menyampaikan hadis tu benar, tapi dia selalu menyalahi. Oh, si fulan tu bukan macam tu cakap dia tu. Macam tu lah. Padahal si fulan tu lagi baik, lagi bagus keterangannya. Compare lah. Mana dia compare. Compare. Compare yang tak elok. Compare yang macam seolah-olah mengumpat dah kot. Kalau compare is good. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya macam dia sajalah betul. Macam negatif dia sajalah lah. betul. Negatif. Selalu kalau compare positif is good. Okey. 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 Nombor 10, ada 10 jenis ni. 10 tidak dikenali oleh orang yang sezamannya. Faham tak? Contohnya, orang yang meriwayatkan ni tabi'in. Tabi'in, dia cakap, saya dengar daripada Rasulullah SAW. Tentulah pelik yang dia seolah-olah dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Sedangkan dia ni tabi'in. Tabi'in mesti dengar daripada sahabat. Zaman sahabat di mana dia dengar daripada sahabat. Yang sahabat ni dengar daripada Rasul. Dan dia sudah melangkaui zaman. Dia bukan zaman sahabat. Kalau zaman sahabat, dia jumpa Rasul. Dia zaman tabi'in. Faham tak? Zaman tabi'in. Patut kalau zaman tabi'in, dia kata, saya dengar daripada Umar, contohlah. Saya dengar daripada Umar. Dia berkata macam ni. Dan Umar kata, dia dengar daripada Rasulullah SAW. Jadi betul lah hadis tu. Berurutan. Ini tak. Kata si tabi'in ni, saya dengar daripada Rasulullah SAW. Jadi orang ni termasuk nombor 10. Tidak dikenali oleh orang yang sezamannya. Maknanya dia bukan zaman sahabat. Tapi dia mengaku yang dia boleh jumpa Rasul. Ini bohong. Itu punca hadis tu apa? Dhaif. Lemah. Macam cerita tadilah. Dia macam cerita berkaitan dengan kitab Rijalun Hadis. Rijalun Hadis ini kitab-kitab yang menerangkan tentang semua nama orang dan fi'il orang tu. Nama orang dan fi'il orang tu yang meriwayatkan hadis. Tapi kadang itulah kita tengok macam mana dia punya kerja dulu. Punyalah ramai. Contohnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni dia ada satu kitab namanya Ad-Darul Khaminah. Dia dalam tu dia mengandungi nama-nama orang sebanyak 5,320 nama orang yang menyampaikan hadis. Ada 4 jilid, semua nama orang dan perangai orang. Perangai orang tu. Bayangkan, sampai 5,000 dia boleh temui orang tu, dicatatkan orang tu. Contohlah Ibnu Hajar yang kita baca hadis ini adalah susunan Ibnu Hajar juga. Orang-orang tu dia macam perawi ke Ustaz? Perawi lah orang-orang yang dia interview tu. Yang dia interview. Okey. Perawi dia. Ustaz, tadi tu kan dalam hadis sebelum ni, bab yang sebelum ni 1542 tu, bila munqati' tu maknanya terputus ya? Munqati' terputus ya?
Terputus tu maknanya dia punya apa ni Macam Ustaz bagi tadilah bagi contoh tadi kan. Dia kata dia ambil direct daripada Rasulullah, padahal dia tabi'i kan. Padahal dia So terputus lah kan. Dia tabi'i tapi dia ambil daripada Rasulullah. Dia kata Rasulullah. Bukan daripada sahabat. So terputus lah kan tu. Muqatil lah. Macam tu lah. Jadi yang kita ni yang tak ada ilmu, yang kurang ilmu ni, senang-senang je tolak hadis. Nak Quran je tolak hadis. Pelik tak? Kan ada golongan anti hadis. Anti hadis dia tak berpandukan hadis, dia tak suka hadis. Jadi kalau dia cerita Quran je, dia tak ada cerita hadis. Hadis ni dia tak boleh terima. Ulama-ulama dulu punya susah nak menyaring hadis-hadis ni. Dengan kitab-kitab berjilid-jilid, kita pula terus nafikan. Ini golongan yang termasuk golongan penyesat agama. Ustaz, ini adalah satu example. Maknanya dulu kan ada satu orang tu dia famous for this, dia anti hadis. So kalau kita sebut nama dia sekarang, adakah kita bersalah dari segi hadis yang keberapa tadi? Maknanya kita menceritakan keburukan dia, dosa dia tu. Oh tidak, sebab dia kumpulan. Sebenarnya kumpulan yang perlu kita bagi tahu kepada orang supaya jangan terikut dekat Malaysia ini. Dulu kat Malaysia ada seorang nama dia tu. Jadi kalau kita sebut nama dia sekarang ni, adakah kita ni mengumpat dia, mengata dia? Itu memang kebenaran keyakinan dia. Walaupun dia dah bertaubat, sekarang dah tak sebut dah nama dia. Saya pun tak ingat namanya, tapi maknanya kita tak yakin yang dia bertaubat sebab dia tidak ada unsur yang dia bertaubat. Kita tak tahulah. Kita tak tahu dia dah betul, tapi mungkin dia dah bertaubat. Tapi nama dia tu ni lah. So, pengikut dia sampai sekarang ada. Oh, ada lagi. Oh, okey. Ramai lagi anti hadis. Faham. Okey. Macam Qadiani, kita boleh sebut pengasas dia Mirza Ghulam Ahmad contohnya. Tak ada salah. Sebab dia yang mengasaskan agama Qadiani ni. Baik kita teruskan lagi hadis selanjutnya. Bab hadis sekarang ni hadis 1548 Saya baca Ustaz. 1548. Hadis 1548. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akzabul hadis muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah bahawasanya Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu jauhi sangka-sangka jahat, kerana sesungguhnya sangka-sangka jahat itu sedusta-dusta omongan hati. Pandai cakap Jawa omongan. Omongannya. Pandai cakap Jawa tu omongan. Omongan hati. Ngomong tu makna dia apa? Omongan tu percakapan lah. Percakapan. Bahasa Indonesia tu percakapan. Omong-omong kosong. Kan. Selalu kita dengar orang sebut omong-omong kosong. Cakap-cakap kosong. Macam tu lah. Baik, 1548 catatkan hadis sah. Matan, dilarang menyangka-nyangka buruk. Excuse me. Dilarang menyangka-nyangka buruk. Hukum haram. Sebab itu, bila kita dapat WhatsApp, terutama berkaitan dengan pemimpin, contohnya lah, keburukan-keburukan pemimpin,
Ya, kita tidak boleh sangka buruk terlebih dahulu. Tak boleh. Kalau sampai kepada kita, kita jangan terus forward kepada orang lain. Itu sifat orang mukmin. Bila sampai kepada kita sama ada kita buang atau kita diamkan saja tanpa kita bagi pada grup lain. Ya. Jadi apalagi mengenai tentang peribadi seseorang pemimpin, ya, padahal itu belum lagi terbukti, ya, ataupun dia teraniaya. Jadi kita jangan menyangka buruk, ya. Itu sifat orang mukmin. Jangan kita jadi orang yang suka menyebarkan. Bila dengar berita sensasi macam tu, forward sana sini punya grup, ya. Ya. Bukan kita dapat. Dah keluar surat khabar, Ustaz. Dah keluar surat khabar. Ya. Keluar surat khabar, ya. Itu yang kata, ya. Sahih. Kalau sahih, ya. Khawatir kadang ni, ya, surat khabar pun, ya, tidak memberikan. Kan tak ada dah surat khabar. Susah dah dapat. Kadang tidak itu online news. Online surat khabar. Okey. Sama je lebih kurang. Jadi kita, ya, jadi orang yang, ya, mengikut dalam surah Nur, ya, jadi orang yang bila sampai berita buruk kepada kita, ya, kita jangan jadi orang yang menyebarkan, ya, tapi kita diamkan, ya, jangan terus sebarkan. Dan kalau orang mengatakan kepada kita si fulan itu begini-begini, tak adalah, aku tak percayalah. Kita nafikan dulu, ya, kita nafikan dulu. Sebab benda tu tidak jelas, kita nafikan dulu. Itulah yang terbaik. Ya, biar kita bersangka baik dulu. Jangan sangka buruk. Itu salah. Kalau sangka buruk terus, ini maknanya dalam hadis ni. Ya, jauhilah olehmu prasangka buruk, kerana prasangka buruk itu adalah perkataan yang sangat dusta. Itu maksudnya. Okey, kita sambung lagi. Siapa nak baca? Ustaz, nak tanya Ustaz, sebab dia kata ni kan, itu sedusta-dusta percakapan hati. Maknanya kita bukannya cakap lagi, sangka ni dalam fikiran kita dulu kan? Betul kan Ustaz? Ya. Maknanya sampai kita tak boleh tak boleh ada apa-apa sangkaan buruk. Kalau bersangka buruk pun dah berdosa lah. Haram. Maknanya kita kita tak cakap lagi. Kita tak cakap lagi. Yang belum terbukti, kita jangan jatuhkan hukum. Macam tu. Jangan kita jatuhkan hukum. Benda tu belum terbukti. Jadi jangan sangka buruk lah. Kira je kan, kalau kita tak cakap, tapi kadang-kadang terlintas lah kan. Terlintas dalam hati kan. Itu tidak apa. Itu tidak apa. Kalau masih terlintas dalam hati, kita tidak forward, ya. Kita tidak menyampaikan pada orang, itu tidak ada salahnya lagi. Hanya dalam hati saja. Itu tidak ada salah. Salahnya itulah bila kita war-warkan ataupun kita menyampaikan WhatsApp kepada grup-grup, ya, itu salah. Ya. Ini kita masuk kerana bab ini adalah sifat yang terpuji, ya. Terpuji. Lagi siapa nak baca? Yang baru sampai ni elok baca kan? Nanti kan tak dapat baca pula. Putri. Puan Putri baca. 1549. Okey. 1549. Dari Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah diri kamu daripada duduk di jalan-jalan. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami terpaksa perlu kepada tempat-tempat duduk yang kami beromong-omong padanya. Sabdanya, jika kamu enggan, maka berilah kepada jalan itu haknya. Mereka bertanya, apakah dia haknya?
Sabdanya menundukkan pandangan dan tidak mengganggu dan membalas salam, dan amar makruf dan nahi munkar. Muttafaq alaihi. Baik, kita catatkan dulu hadis 1549, hadis sah. Hadis sah. Hadis sah. Matan, diperintah kita melaksanakan hak-hak jalan apabila kita berada di jalanan. Hukum wajib. Ya, bila kita baca hadis ni, ya, ini tidak berlaku biasanya kita berada di taman, dia duduk di taman, ya jarang berlaku. Tapi kalau di kampung, ya teringat, ya kalau di kampung tu, ya biasanya, ya ramai anak-anak muda, ya dia berlonggok dekat persimpangan, dekat persimpangan, ya. Kalau ada anak dara lalu, bukan main bersiul-siul lah, itu inilah, kan. Jadi di situ sebenarnya itu yang dikatakan di sini dalam hadis ni. Maknanya, ya kalau dia nak lakukan demikian juga duduk di persimpangan jalan, kata Nabi, tunaikan hak jalan. Ya, hak jalan tu apa? Pertama, tundukkan pandangan. Satu. Yang kedua, ya hendaklah membalas salam. Kalau ada orang bagi salam, Assalamualaikum. Tumpang tanya, mana rumah si fulan ni? Contohnya, tunjukkan. Ya, rumah si fulan tu. Ya, orang jauh, ya saudara jauh, tak tahu, tunjukkan. Itu adalah hak jalan. Dan ya menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Itu kalau nak duduk di jalanan atau di persimpangan jalan. Itulah namanya ya melakukan hak jalan, menunaikan hak jalan. Sebab berlaku juga zaman Nabi Syuaib, ya. Mereka ni, kerja mereka ni, selain daripada suka menipu sukatan dan timbangan, mereka juga ya duduk di persimpangan. Kemudian ya kalau ada orang lalu, ya kadang dimalukan sampai ditelanjangkan, ya kalau orang lalu situ. Apalagi kalau orang nak pergi ke rumah Nabi Syuaib, ya lagi dilarang suruh balik. Jadi ya sebenarnya ada ya manusia-manusia yang dia tidak menunaikan hak jalan, tapi jalan itu dijadikan ya orang nak lalu tu jadi sakit jiwa. Bila nak lalu situ ada orang-orang itu berkumpul kat situ, dah jadi ketakutan orang nak lalu. Jadi tak boleh macam tu. Yang Nabi Syuaib ni zaman kaum yang sejenis tu ke Ustaz? Nabi Syuaib ni zaman Nabi Musa alaihissalam. Kaum dia suka menipu sukatan timbangan. Kaum dia. Salah satu lagi kerja mereka itulah ya mengganggu orang lalu lalang. Macam contoh zaman sekarang kan kalau keluar dekat YouTube tu kadang-kadang ragging junior, maknanya menghalang dia apa benda, buka baju satu kan. That is part of this lah kan? Probably. Bully. Bully. Macam tu. Ya. Betul. Perangai macam tu. Patutnya orang yang lama ni bagilah hormat kepada orang yang baru. Ya. Tapi tak, ya. Orang yang baru ni pula ya suruh ikut arahan orang yang lama. Tak ada dikerjakan. Tak boleh lah macam tu. Maknanya dosa lah. Dosa. Ya. Itu yang gejala-gejala ni kalau tidak benteras
Ya, dari sekarang. Ya, itu yang kita dengar ada sampai dia mati. Mati kan? Ada yang mati tu. Dikerjakan sampai mati. Ya, tak ada kemanusiaan langsung. Ada sifat kasihan langsung. Ya. Jadi yang macam ni lah. Ya, perlu mana kita tak patutlah negara kita dan bangsa kita yang penuh dengan peradaban, ya, terkenal dengan gejala-gejala sosial yang jahat macam tu, susahlah. Buruk. Yang mati tu pula Universiti Pertahanan Awam pula tu. Universiti yang mempertahankan negara kan. Ya, dulu satu. Ya, yang sekolah Arab Seremban pun satu. Sekolah Arab Seremban pun berlaku juga, mati juga. Malu kita. Ya, kita sebagai orang Islam ni malulah kita. Jadi itu saja untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah kita, insya-Allah. Dan akan datang kita boleh sambung lagi, ya, bab berkaitan dengan akhlak yang mulia.